Tu hari ni kita nak tengok subtopik seterusnya lah ya, yang ketiga lah ya, bagi tajuk bab cahaya dan optik ya. Iaitu 6.3 pembentukan imej oleh kanta ya. Jadi yang mana dah baca tu boleh teruskan bacaan ya, dan sekejap lagi cikgu nak terangkan lah ya. Okey. So ini tajuk yang ketiga ya. Jadi ada banyak perkara yang cikgu nak ceritakan kat sini ya, dan banyak benda yang kamu kena tahu dan kamu kena praktikkan ya. So, standard pembelajaran mengikut kamu punya sukatan KSSN ya. Jadi 6.31 mengenal pasti kanta cembung sebagai kanta penumpung dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Jadi kamu kena pasti dan bezakan dua kanta ni lah ya. Okey, 6.32 menganggarkan panjang fokus bagi satu kanta. Ya, kanta cembung menggunakan objek jauh ya. Okay, dan seterusnya 6.33 menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh pertama kanta cembung, kedua kanta cekung ya. Dan yang keempat ya, menyatakan pembesaran linear, simbol pembesaran linear ialah M kecil ya, sebagai M sama dengan V per U. Okey, dalam kes ini, dalam bab cahaya, V dengan U ni dia bukan lagi laju akhir, laju awal ya. Ini adalah V adalah panjang imej ataupun jarak imej, U ialah jarak objek. Dan M bukan lagi simbol jisim ataupun simbol kecurunan, tapi di sini M adalah simbol pembesaran. So M ni ada beberapa simbol lah. Jadi nak tahu dia simbol apa, tengok topik ya, tengok soalan yang berkaitan dengan dia. Jadi hati-hatilah sebab ada simbol yang sama, huruf kecil ya. Di sini M kecil lah ya. Pembesaran pun boleh buat huruf besar, dia tak rigid sangat ya, tapi kita tulis M kecil lah kat sini ya. Tapi V dengan U ni dia betul ya. Selain kalau tajuk gerakan linear ya, daya gerakan, kalau V dengan U ni dia lain maksud dia. Tapi dalam bab cahaya, dalam bab cahaya, V adalah jarak imej, U adalah jarak objek. Nanti kamu akan biasalah ya. Bermula daripada tajuk hari ni lah ya. Okey, yang pertama ya, kita akan tengok kanta cembung dan kanta cekung ya. Okey, apa dia kanta ya? Kanta kamu biasa tengok pernah guna paling kurang pun kamu pernah guna kanta pembesar ya. Jadi kanta ni adalah medium loop sinar, biasa kita guna kaca lah ya, yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung ya, sama ada dia melengkung di bahagian satu permukaan saja ataupun dia melengkung kedua-duanya ya. Macam itulah ya. Itu adalah kanta. Kita bagi pada dua jenis ya, kita tahu iaitu kanta cembung ya. Ini kanta cembung lah ya, kamu boleh tengok bentuk cembung ya. Sama ada dia dui cembung, maknanya kiri kanan. Kiri kanan dia cembung ya. Okay, nama dah cembung, maknanya kembung lah. Macam tu lah lebih kurang maksud dia ya. Cembung maksudnya dia cembung, buncit macam tu ya. Okey, plano cembung ni dia separuh ya, plano cembung ya. Meniskus cembung ni dia separuh juga tapi dia melengkung macam bulan tu ya, di bahagian dalam dia ni. Kalau plano ni dia straight kan, kalau meniskus ni dia separuh macam ni. Okay, jadi nak membezakan bentuk-bentuk kanta cembung. Tapi biasa kamu jumpa yang ni lah, dui cembung ni. Ya, kiri kanan kita pegang kanta tu, kat mama pun ada, nanti cikgu tunjuk. Kiri kanan dia dua-duanya cembung. Ya, jadi ini yang biasa kita gunalah yang pertama ni. Yang kedua, ketiga ni dia ada kegunaan dia yang lain lah ya. Okay, itu mengenai kanta cembung ya. Okay, jangan tak asas yang ni pun kamu tak dapat lagi, tak bolehlah kelas ya. Kamu kena tahu beza antara cembung dengan cekung ya. Okey, seterusnya kanta cekung. Tadi cembung, buncit macam tu kan. Okey, cekung, nama dah cekung. Macam mana orang cekung? Cekung je, kurus je, melengkung je. Macam tu lah. Okey, so kanta cekung ni lah bentuk dia ya.
So yang pertama ni dui cekung. Dua-dua cekung maknanya permukaan depan, permukaan belakang dia dui cekung. Okey, pelana cekung dia separuh. Meniskus cekung dia lengkung di bahagian dalam tu seperti bulan jugalah. Seperti cikgu tunjuklah. Tapi di luar dia ni tak bulan lah. Di luar dia ni meniskus, di luar ni cekung. Okay, dia punya meniskus ni yang belakang ni lah, di bahagian dalam dia. Tapi yang biasa kita guna yang dui cekung lah kalau di makmal di peringkat kamu menengah, sekolah menengah kita guna yang ni lah, dui cekung, dui cembung. Jadi cikgu harap yang ni asas kamu dah boleh bezalah cembung, cembung lah, cembung gitu kan. Cekung, cekung ke dalam. Itu maksud dia Cembung, cembung keluar lah. So ini asas mengenai kanta cembung dan kanta cekung Okay, kita ada kanta cembung So kanta cembung ni kita nak tahu sifat dia Apa yang berlaku kepada sinar cahaya selepas dia lalui kanta cembung. Okay. So, kita ada kanta dui cembung lah Okay, ni kanta cembung So kita dapati bila kita bagi sinar, di sini kita bagi 3 sinar yang berlainan warna. So kita dapati setelah dia melalui kanta dia akan membengkok dan menuju ke satu titik. Itu yang berlaku. Jadi dia berlaku pembiasan Jadi kenapa dia berlaku pembiasan cikgu? Sebab daripada udara dia masuk ke kaca. Bila dia masuk ke dalam kanta ni dia akan membengkok. Membengkok menuju ke sesuatu tempat lah dan dia start membengkok mula pada tengah kanta. Pusat dia lah pusat optik dia Jadi dia mula membengkok dan dia menuju ke satu titik Jadi kalau kita tengok sini, kita boleh kata bahawa kanta cembung ni sinar cahaya dia menumpu. Maknanya dia menumpu pada satu titik. Sebab tu kanta cembung ni kita panggil kanta penumpu. Dia tumpu pada satu titik. Titik ni ada nilai dia, ada maksud dia. Kita tengok So ini adalah sifat kanta cembung. Bila kita bagi aliran sinar, kita bagi sinar cahaya kat dia, dia akan menumpukan sinar cahaya. Sebab tu dikenali sebagai kanta penumpu. Inilah sifat dia. So bila kamu lukis, ini pun kamu kena tahu asas dia. Bila kamu lukis, dia terus menumpu ke satu titik. Okay, ini titik apa? Ini nama dia titik fokus. Okey, itu kanta cembung Kita tengok pula kanta cekung. Apa berlaku pada sinar cahaya apabila dia melalui kanta cekung Okey, kanta cekung ni kalau kita tengok apabila sinar cahaya lalu dia, macam biasa dia akan berlaku pembiasan Okey, yang kedua kenapa pembiasan tak cikgu dah terang lah sebab daripada udara sinar cahaya dia datang masuk ke kaca, dia membengkok Kenapa dia membengkok cikgu? Sebab medium dah tak sama, ketumpatan tak sama. Udara kurang tumpat berbanding dengan kaca yang lebih tumpat Okey, apa sifat dia? Sifat dia sinar cahaya ni dia akan tercapah. Tercapah maknanya dia tidak menumpu satu titik lah, dia capah lah dia terkeluar macam tu. Nampak sinar biru. Okey, kenapa sinar hijau? Sinar hijau ni sebab dia lalu tengah dia lalu tengah macam tadi jugalah yang tadi. Okay, bila lalu tengah ni dia tak berlaku apa-apalah kelas. Ni jadi kita tengok ni sebenarnya pusat kanta, pusat optik Lalu tengah tak ada apa-apa. Okey, sinar yang tepi dia lah sinar yang tepi dia. Okey, dia akan mencapah yang merah dengan yang biru. Jadi sinar cahaya mencapah ni menyebabkan kanta cekung kita kenali sebagai kanta pencapah. Pencapah cahaya. Cahaya masuk dia tercapah masuk dia tercapah. Kalau kanta cembung tadi cahaya masuk dia menumpu. Itu beza dia lah. Jadi kena ingat bentuk kanta ni dan juga sifat cahaya apabila melalui kedua-dua kanta. Okay, seterusnya kita nak tengok kanta cembung lagi. Okey. Jadi ini bila kita lukis kanta cembung kita akan lukis kanta cembung. Okey, kita akan lukis di bahagian tengah ni kelas. Sebab kenapa kita kena lukis bahagian tengah? Sebab ini adalah pembagi dia dan sinar cahaya mula membengkok ketika selepas melalui tengah kanta Dan kita akan lukis juga paksi utama di bahagian tengah kanta cembung secara 90 darjah dengan dia. Okey. Jadi kita nak kenali apa yang berlaku pada dia lah
Okey, tadi cikgu dah kata dia menumpu pada satu titik, ya. Apabila dia lalu ke kantar cembung, dia menumpu pada satu titik. Titik ini adalah F yang besar. Okey, nama dia titik fokus. Jadi kantar cembung ni sebagai kantar penumpu, dia menumpu cahaya pada titik fokus dia. Setiap kantar dia ada titik fokus masing-masing. So simbol dia F besar. Itu adalah titik fokus, ya. Dan panjang dia ni kelas, ya. Ini adalah panjang fokus. Okey, panjang fokus daripada mana? Daripada tengah kantar, di paksa utama ni, sampailah di mana dia menumpu. Itu kita panggil panjang fokus. Jarak fokus. Bolehlah panjang fokus boleh, jarak fokus boleh. Biasa kita panggil panjang lah. Dan simbol dia, tolong bezakan F kecil. Titik fokus F besar, ya. Panjang fokus adalah F kecil, ya. Okey, macam sama dengan frekuensi cikgu. Betul lah tu, memang macam sama dengan frekuensi lah, ya. Tapi dia adalah panjang fokus, ya. So tengoklah, ya. Macam cikgu cakap tadi, tengok konsep apa yang dia nak ceritakan, ya. So inilah yang berlaku pada kantar cembung, ya. Okey, kita tengok pada kantar cekung pula, ya. Okey. Jadi macam biasa, ya, bila kita lukis kantar cekung, kita akan lukis dia punya. Tadi kita lukis kantar cembung kan. Okey, kita lukis kantar cekung, kita akan lukis tengah dia. Cekung kedua-duanya. And then kita akan lukis garisan tengah dia secara putus-putus. Ya. Okey, ni garisan tengah kantar lah. Dan kita akan lukis paksi utama. Sebelum kita melukis gambar Raja Sina, inilah kita buat dahulu. Kita lukis kantar and then kita lukis secara garisan putus-putus di bahagian tengah kantar. Lepas tu kita akan lukis garisan lurus secara melentang ataupun 90 darjah. Dengan garisan tengah tadi, ya, sebagai paksi utama, ya. Okay, ni paksi utama lah. Okay, ni basic lah nak lukis gambar Raja Sina, ya. So kantar cekung kita tahu dia mencapah. Inilah bentuk sinar dia. Kecuali kita letak tengah. Tengah ni lain cerita lah, ya, sebab tengah ni adalah pusat dia, ya, pusat kantar. So bila sinar cahaya ni kelas, mesti ada anak panah seperti mana cikgu lukis ni. Okay. Bila dia masuk je ke dalam kantar, dia akan terbias. Ya, terbias ke mana? Dia terbias keluar. Ini adalah sifat kantar cekung. Okey, terbias ni kelas, ya, dia mencapah ni daripada mana sinar ni? Okey, sebenarnya sinar ni datang daripada satu titik juga dikenali sebagai titik fokus. Okay, ni dia. Ya. Sebenarnya sinar ni sebenarnya datang daripada titik fokus di belakang dia. Okay, titik fokus, ya, panjang fokus, ya, dia ada di, kita boleh kira di bahagian depan dia boleh. Bahagian depan tadilah macam kantar cembung ni kan. Dan kita juga boleh kira di bahagian belakang dia sebab nilai dia sama je di part depan dan belakang. So kantar cekung ni sebenarnya dia mencapah daripada titik fokus dia juga. Bila kita lukis, kita akan lukis putus-putus. So titik ni adalah titik fokus dan panjang dia adalah panjang fokus. Titik fokus F besar, panjang fokus ialah F kecil. Cikgu nak tunjuk dulu sifat dia, ya. Dan dia datang daripada mana sinar cahaya tersebut. Ya, kalau tadi dia menumpu ke titik fokus untuk kantar cembung. Okay, kalau untuk kantar cekung, dia akan mencapah, ya, daripada titik fokus. Ni sebenarnya kalau kamu lukis lurus saja ni. Garisan ni semua akan pergi pada titik fokus ni. Ya. Itu yang berlaku sebenarnya, ya. Okey, nampak garisan cikgu lukis, nampak? Kan? Semuanya datang daripada titik F. Seperti mana cikgu beritahu tadi, ya. So bila datang titik S, sebenarnya kantar cekung juga, ya, daripada titik fokus dia mencapah apabila dia melalui kantar cekung. Okey, sebab tu kita lukis garis tengah-tengah, garis putus-putus kat tengah-tengah dia ni, ya. Sebab setelah dia lalu garisan tengah tu baru dia start mencapah, ya. Dan semua yang garis putus-putus ni sebenarnya garis yang kita unjurkan, yang kita tak nampak sebenarnya. Ya, garisan yang daripada titik fokus ni, sinar ni kita tak nampak. Okey, cuma kita boleh tahu melalui cara lukisan, iaitu kita tarik dan dia memang lurus. Dan kita dapat titik fokus dia bagi kantar cekung, ya.
Okey, yang ni kita kena tahu istilah-istilah yang ada untuk optik kanta lah. Ini buku kamu pun ada muka surat 252 ya. Okay, di sini cikgu tunjukkan. Okay, cikgu lukis kanta cembung siap dengan paksi tengah dia lagi ya. Titik tengah dia. Okey, cikgu akan lukis paksi utama dengan beberapa titik. Okey, daripada titik tengah, depan dan belakang ada titik dia. Okey, di situ kita tandakanlah ya dengan beberapa simbol ya. Tengah ni adalah O. Okey, depan dan belakang ni F, titik fokus, depan dan juga belakang nilai dia sama saja. Dan 2F ni ialah 2 kali ganda titik fokus yang ada ni lah ya. Juga depan dan belakang kita buat. So kalau kita buat secara lukisan berskala, panjang OF ni sama je, yang depan dengan belakang adalah sama. Sama juga panjang O2F ni bahagian depan dan bahagian belakang dia juga sama ya. Okey, kita akan lukis objek. Okey, objek kita tak payah lukis gambar pokok ke gambar orang, tak perlu. Kita buat anak panah saja. Dan anak panah ni mestilah ada dia punya arah. Kalau kita mula objek, dia akan arah ke atas lah. Ya. Dan biasa kita simbolkan O sahaja. Okey, macam sama dengan optik betul ya. Ni optik tengah. Ini objek O di luar dia. Ya. Okey, image yang kita dapat nanti. Kita akan ajar lukisan dia kejap lagi. Dan image ni kalaulah image tu kamu dapat dia songsang ataupun terbalik seperti ni, maka anak panah dia ke bawah. Ya. So kita labelkan image. Okey, ini adalah dia punya panjang dia. Ya. Tadi cikgu tunjuk OF sama ada depan atau belakang. Itu adalah panjang fokus dia. Dan nilai dia adalah sama. Ya. Okey, ni dia labelkan lah ya. Okey, O ni ialah pusat optik, iaitu titik pada pusat kanta, iaitu sinar cahaya melalui pusat optik yang tidak terbias. Sebab tu cikgu cakap tadi, kita dah tengok kisah awal tadi, bila dia lalu tengah pusat optik, dia lalu garisan part utama ni, maka kita nampak sinar itu terbias. Ya, sebab dia melalui tengah kanta, betul-betul pembahagi antara atas dengan bawah. O lah, so simbol dia O. Kita panggil pusat optik, iaitu titik tengah kanta. Jadi sinar cahaya kalau lalu itu dia tidak terbias ke atas ataupun ke bawah. Okey, paksi utama. Paksi utama ni yang kita lukis tengah. Macam cikgu cakap tadi, bila lukis kanta, lukis dulu pembahagi dia secara separuh tu. And then kita lukis paksi utama di bahagian tengah melalui pusat optik. So, paksi utama yang lurus ni kelas, yang panjang ada titik-titik banyak ni, adalah garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus F. Ini samalah seperti yang ada dalam buku teks kamu. Garis lurus yang menerusi pusat optik untuk kanta dan bersambung dengan pusat-pusat kelengkungan dua permukaan kanta. Itu maksud dia samalah. Okey, seterusnya pusat optik dah, paksi utama sudah. Okey, paksi kanta ni cikgu cakap tadi yang putus-putus, kita lukis secara putus-putus garisan tengah kanta. So paksi kanta adalah garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Garis lurus yang sama, ni sama Okey, dalam buku teks pun sama. Sebenarnya maksud dia sama je, cuma ayat sahaja Okey, jadi dia adalah garisan yang membahagikan antara kanta Dia berserenjang tu 90 darjah lah. Ni paksi utama bawah ni lah kelas 90 darjah Okey, seterusnya titik fokus. Tadi cikgu dah beritahu titik fokus. Okey, titik pada paksi utama iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Bagi kanta cembung lah. Okey, kalau kanta cembung, kita bagi sinar cahaya daripada kiri ni. Okey, selepas dia lalu tengah kanta, dia akan menumpu pada satu titik. Sebab tu dia panggil titik penumpuan sinar cahaya. Dia selari dengan paksi utama. Maknanya dia berada sepanjang paksi utama ni lah. Selepas sinar cahaya ni melalui tengah kanta. Dia akan tumpu di bahagian depan ni. Bagi kanta cembung. Okay, itu adalah titik fokus. Kita boleh tengoklah kat situ kat buku teks pun ada. Titik yang terletak pada paksi utama kanta. Pada kanta cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan menumpu pada titik itu selepas melalui kanta.
Untuk kata cekung, ya, dia seolah-olah mencapah daripada titik di belakang dia, ya. Selepas melalui kanta ni pun cikgu dah beritahu tadi, ya. Okey, seterusnya panjang fokus. Okey, titik ni kita simbolkan F besar. Okey, panjang fokus daripada O pusat optik ke titik F, itu adalah panjang fokus. Okey, maksud dia ialah jarak antara titik fokus F dengan pusat optik O. Inilah saya dah cikgu dah buat hijau ni. Daripada F ke O. Dekat buku pun ada tak? Jarak titik fokus F dengan pusat optik satu kanta. Okey. Tadi cikgu dah beritahu. Okay, U maksud dia jarak objek. Okay, kita dah buat O sini objek. Nak panah ke atas. So, jarak objek ni kelas adalah jarak di antara objek dengan pusat optik. Ni kan objek ke pusat optik. Semuanya akan sampai pusat optik. Tengah kanta. Kita masuk dia. Jadi, itu pun ada dalam buku teks kamu lah. Jadi simbol dia ingat U kecil. Ini bukan laju awal ya. Ini adalah U kecil dalam laju cahaya. Untuk kanta U adalah jarak objek. Untuk gerakan linear lain pula masuk dia. Itu kamu dah belajar sebelum ni. Okey, V pula ialah jarak image. Simbol dia V kecil. Bukan laju akhir. Ini adalah jarak image. Okey, maksud dia ialah jarak antara image. Kita dapat image ni. Dengan pusat optik. Kalau soalan nak, kamu kira je lah kelas menggunakan pembaris ataupun skala yang dia ada. Depends kepada soalan nak apa ya. So ini adalah maksud-maksud simbol-simbol yang ada pada optik kanta. Okey, tengok pula paksi kanta bagi kanta cekung. Sama je kelas. Dia ada paksi kanta, dia ada pusat optik, dia ada paksi utama, dia ada titik fokus, cuma dekat kanta cekung ni, kalau kita tengok tadi, bagi kanta cembung, objek belah kiri kan, image dia belah kanan. Tapi kalau bagi kanta cekung, objek dengan image ni duduk tempat yang sama, dua-dua duduk belah kiri. Nampak? Yang lain samalah, F ni titik fokus lah, tak kira depan ataupun belakang. Okey, jarak objek dia daripada O ni ke paksi kanta, ni pun sama dengan kanta cembung. Tapi jarak image ni kelas daripada sini, daripada gambar ajar image cikgu ni lah. Image pun cikgu buat putus-putus. Cikgu tak buat lurus. Putus-putus ni maksudnya dia tak nampak, dia tak kelihatan. So image dia daripada I ni ke pusat optik. Jadi tak kisahlah kat mana pun, kita just ukur dia daripada image sendiri, titik image sendiri sampailah titik tengah kanta. Ukurlah dengan baris kalau soalan nak lah. Ataupun kita nak kira, kita kena ukur dia dulu. Okey? Itu yang dekat buku teks kamu ada nyatakan. Yang dinyatakan itu titik fokus lah. Kalau kanta cembung, dia tumpu di bahagian depan. Kalau kanta cekung, dia datang seolah-olah datang daripada belakang dia. Titik yang dia sini ada capah tu dah bertitik yang berada di awal dia. Okey, itulah titik fokus dia lah. So ni cuma beza kedudukan image sahaja. Yang lain semua sama istilah dia. Titik pada paksi utama iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Yang ni lah titik F ni lah titik fokus ni. Cikgu dah terang tadi lah. Yang dia capah tadi seolah-olah datang daripada titik fokus di awal sinar dia sebelum dia masuk kanta lagi. Jadi itu adalah keadaan dia, sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Kita juga kata dengar betul-betul apa yang cikgu nak terang inilah. Okey, kita dah habis dah tentang istilah optik. Okey, yang ni adalah eksperimen yang kita boleh lakukan dalam makmal. Iaitu kita nak memerhatikan imej nyata dan menganggarkan panjang fokus bagi satu kanta cembung dengan menggunakan objek jauh. Inilah alat radah dia. Kita ada pemegang kanta, betul kita letak kanta kat dalam dia, kita ada skrin putih dan kita juga ada pembaris untuk mengukur lah. Jadi semuanya dihalakan keluar, buka tingkap supaya kita dapat nampak objek jauh. Contohlah nak tengok pokok ni kan. Jadi dia akan laraskan lah kedudukan skrin ataupun kita boleh laras kedudukan kanta ni biasa orang laraskan skrin lah supaya
supaya kita dapat image yang tajam. Image tajam ni image yang jelas. Lepas tu kita ukurlah panjang dia. Ya. Panjang dia itu adalah panjang fokus. Ini adalah kedudukan untuk kita susun alat radas dia. Ya. Pemegang kanta cembung depan, skrin kat belakang, image di depan dia, and then kita akan letak pembaris. Okay, masa dalam keadaan ni kita akan laraskan skrin mana ke depan ke belakang supaya bila kita nampak kat skrin ni kita nampak image yang tajam dan jelas. Okay, dah dapat tajam, barulah kita ukur ya. Dan catat jarak antara kanta cembung ni dengan skrin. Itu adalah panjang fokus dia ya. Okay, perbincangan. Dia kata kenapa aktiviti ini tak sesuai digunakan untuk menganggap panjang fokus kanta cekung. Sebab apa? Okay, cikgu simpan dulu soalan ni, nanti cikgu tanya lagi kemudian untuk akhir pada pembelajaran kita ya. Okey, ni di sini dia ditunjuk sikit lah macam mana nak tentukan panjang fokus kanta cembung ya. Jadi ni seperti cikgu cakap tadi lah, kita letak skrin ya, kita letak kanta cembung menghala ke tingkap objek jauh kat sini pokok ya. So letakkan kanta cembung di hadapan skrin. Okey, ni sinar cahaya yang melalui kanta cembung lah, dia akan menumpu ke skrin tersebut ya. Okey, gerakkan kanta ke depan. Okey, nak gerak kanta, gerak skrin tak kisah sebenarnya. Okey, di sini dia gerakkan kanta ke depan dan ke belakang sehingga image bagi objek yang jauh terbentuk tajam dan songsam pada skrin. Ya, dia nampak jelas. Kita buat sekali lagi ya. Okey, dia ke depan, dia ke belakang ya. Sampai skrin tu, pada skrin tu image tu nampak jelas. Dia panggil image yang tajam. Jadi dia berhentilah kat mana image yang tajam kelihatan pada skrin tu. Bila kita gerak-gerakkan kanta tu ke depan dan ke belakang. Okay. Actually nak gerakkan skrin pun boleh. Lebih mudah sebenarnya sebab kanta ni sebab ada kanta kat dia boleh jatuh Okay, kat skrin pun boleh nak adjust dia. Itu lebih baik sebab skrin dia sekadar skrin sajalah. Tak ada apa-apa yang boleh menyebabkan kemalangan lah kan. Okay, seterusnya. Okay, dia jari berapa jelas. Ni jelas lah ya. Okay. Bila dia dah buat adjust atas depan belakang, dia dah dapat image jelas kat sini, barulah diukur daripada tengah kanta. Okey, ni kan pemegang kanta, ni kanta cembung. Okey, jangan daripada ujung pemegang kanta ya. Kena kat tengah kanta betul. Ni tengah kanta ni. Mana ni tengah kanta? Tengah-tengah ni betul. Sampailah skrin. Itulah panjang fokus yang kita nak ukur. Jarak dari tengah-tengah kanta ke skrin ialah panjang fokus bagi kanta cembung. Kita boleh ukurlah berapa cm. Kalau kita dapat 15 cm, itulah panjang fokus bagi kanta cembung tersebut. Okey. Walaupun pada kanta tu sebenarnya dah ada label pada pembalut dia berapa panjang fokus dia. Jadi kita tengok betul tak kita dapat tu ya. Panjang fokus yang pada kanta tu adalah panjang fokus dia yang telah diukur lah. Ini syara dia yang kamu akan buat nanti dalam makmal ya. Kita nak dapatkan panjang fokus. Dan kita boleh nampaklah ciri image ni. Dia songsang ke, songsang mana terbalik dia kecil ke, dia maya ke, dia nyata. Ciri image ni dia maya ke, dia nyata. Itu gang dia lah, itu lawan dia lah. Okey, dia songsang ke, dia tegak. Okey, itu dia punya lawan. Dan satu lagi, dia dibesarkan ke, dikecilkan ke, atau sama saiz. 3 keadaan ni. Mana satu. Daripada sini sebenarnya kita dah boleh tahu apakah ciri dia. Yang kita boleh tengok dah tentu jelas dia songsang, dia dikecilkan daripada asal Okay, maya ke nyata, dia adalah nyata sebab boleh nampak pada skrin. Image yang kita boleh lihat pada skrin jelas macam gambar ni, itu adalah image yang nyata. Nyata ni maksudnya image yang boleh dilihat pada skrin. Apa maksud image maya? Maya lawan dia, iaitu image yang tak boleh dilihat pada skrin. Letak skrin tak nampak. Kita cuma boleh anggarkan dia sahaja dari segi panjang fokus dan sifat dia secara teori So ini yang berlakulah dalam eksperimen ni Okey, kita nak tahu sikit dia punya kaitan dia Yang ni tak ada dalam silibus kamu tapi sepatutnya kamu kena tahu sebab dia adalah asas kanta juga Jadi cikgu nak cerita kat sini, kanta ni dia ada ketebalan, ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang sederhana dan sebagainya. So semakin bertambah anak panah ke atas tu bertambah semakin bertambah ketebalan kanta, maka panjang fokus dia semakin pendek. Kanta yang tebal tu panjang fokus dia pendek. Kanta yang nipis tu kita boleh pegang, kita boleh rasa panjang fokus dia adalah panjang. So ketebalan dengan panjang fokus ni dia berkadar songsang Semakin tebal, semakin panjang fokus dia.
Semakin nipis, semakin panjanglah panjang fokus dia. Ya. Ini adalah hubungan dia. Okey, kantai yang tebal, ni cerita tadi dah. Mempunyai panjang fokus yang pendek. Kantai nipis punya panjang fokus yang lebih panjang. Jadi untuk bezakan antara kantai cembung dan kantai cekung. Okey, kantai cembung nilai panjang fokus dia akan letak dia tak akan letak positif negatif lah kan. Dia tak akan letak tanda positif tu. Dia cuma tak ada letak tanda negatif. Maksudnya dia adalah bernilai positif. Kantai cekung dia akan letak tanda negatif. Okey, menunjukkan panjang fokus dia adalah negatif. Okey. Okey, panjang fokus F15 cm. Okey, apa maksud dia? Negatif 15 cm. Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok dia tulis panjang fokus sama juga negatif 15 cm, kita tahu dah itu adalah kantai cekung. Merujuk kepada kantai cekung yang mempunyai panjang fokus 15 cm. Soalan kalau bagi dia negatif kelas, kita tahu itu adalah kantai cekung yang digunakan dengan panjang fokus nilai dibagi. Ya. Okey, kalau dibagi panjang fokus 5 cm, dia tak tulis tanda campur pun, ya. Kita tahu dah itu adalah campur lah, maksudnya positif. Dia tulis tanda campur tak apa, kalau lagi senang nak baca kan. Kalau tak tulis, maksudnya dia adalah positif. Kalau negatif, memang orang akan tulis lah, ya. So kalau dia positif, ya, itu menunjukkan dia adalah kantai cembung yang mempunyai panjang fokus 5 cm. Itu kalau kita baca label pada kantai. Tengok nilai kita dah tahu dia positif atau negatif, ya. Okey, kuasa kantai. Okey, kuasa kantai ni adalah kita takrifkan sebagai salingan panjang fokus. Kita ukur dia dalam meter. Yang ni pun tak ada buku kamu, tapi cikgu nak terangkan sebab kalau keluar at least kamu dah tahu maksud dia, ya. Yang tadi dengan yang ni. Tak ada syllabus tak apa, ya. Tapi ini pengetahuan yang kamu kena tahu pasal kantai. Kalau syllabus lama dia memang ada yang ni. Okey, tapi cikgu nak kamu tahu sebab kalau keluar exam, kamu dah tahu macam mana, apakah formula nak guna. Macam tadi idea ditulis positif negatif tadi kan. Okey, kuasa kantai kita ukur dalam meter. Kalau dalam cm kita kena tukar. Ini adalah formula di kelas. P power kuasa sama dengan 1/F. F sini bukannya frekuensi, F sini ialah panjang fokus. Panjang fokus biasa orang tulis dalam cm, kita kena convert dia dalam meter. Baru kita boleh kira. Okey, sebab tu dia kata dah siap-siap ukur, dia kata dalam meter. Salingan ni formula ni lah 1/F ni. Ya. Okey, unit dia per meter sebab dia 1/F. Jadi unit dia per meter lah sebab F ni dalam meter. Okey, naik ke atas dia jadi M-1, dia jadi per meter. Ataupun unit commons dia, unit biasa dia, juga unit SI dia yang telah diterima sebenarnya nama orang iaitu diopter, D huruf besar. Macam daya lah, simbol arm dia yang simbol diterima pakai SI, Newton. Power, selain daripada power ni lah, ini kuasa kantai. Kalau power yang biasa tu, kuasa yang lain tu, watt. Kalau tenaga, joule. Itu unit-unit SI yang telah diterima pakai berdasarkan nama saintis. Ini pun samalah, ya, unit lain selain daripada per meter, unit lain kita boleh guna ialah diopter ataupun D besar, ya, simbol dia, ya. Ini kuasa kantai. Okey, contoh. Kantai cembung panjang fokus dia 5 cm. Berapa kuasa dia? Kira je kelas. P sama 1/F. So 5 cm ingat tukar pada meter. Maka kamu akan dapat, ya, nampak 1 bagi 0.05 sebab kita tukar pada meter. Maknanya 5 bagi 100 kelas. Ya. Sebab tu dia dapat 0.05. So dia dapat positif 20 diopter. Ya. Itu menunjukkan dia kantai cembung lah. Tapi biasa cikgu kita pun tak tulis positif ni, ya. Kita ada nilai tanda apa-apa menunjukkan dia positif. Ingat tu, ya. Okey, cekung, okey, dia akan beritahu panjang fokus dia negatif 10 cm. Ya, negatif 10 cm. 10 cm tukar pada meter. Ya. Cikgu takut kalau cikgu tak kenalkan ni, kamu soalan keluar pasal kuasa, kamu tak boleh jawab. Ya. Jadi ini cara nak jawab dia senang je, cuma nak kena tahu formula je lah. Ya. Kita ada masa lagi. Okey, seterusnya, kita nak tengok kedudukan imej, ya, bagi ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kantai. Ya. So ini cikgu ambil pada buku kamu lah. Ya. Jadi kantai cembung dan kantai cekung ni dia ada beberapa cara nak lukis, ya. Okey, cuma berdasarkan sifat dia tadi lah. Kalau kantai cembung tadi dia menumpu, kalau kantai cekung dia mencapah. So ada beberapa garis sinar yang kamu kena tahu, yang ni cikgu ambil pada buku teks kamu. Okey. Jadi garisan yang pertama, ya, bila sinar tu kita lalukan tengah kantai, pusat petik, dia akan lurus macam ni gelas. Okey.
Okey, dia lurus sahaja. Okey, itu garisan yang pertama. Okey, kita tengok kata cemburu ya. Okey, yang kedua, kita akan bagi satu lagi sinar ya, yang selari dengan paksi utama. Paksi utama kan bawah ni kan. Okey, dia selari dengan paksi utama. Okey, bila dia lalu tengah kanta cembung, dia akan menumpu. Menumpu ke mana? Titik fokus. So, ini garisan kedua yang kamu kena tahu. So, nampak anak panas biasa ada. Garisan sinar kena ada anak panah. Yang atas pun sama, kena ada anak panah. Okey, yang ketiga, kita boleh lukis apabila kita bagi satu sinar terus melalui titik fokus. Bila dia lalu sampai tengah kanta, dia akan berubah. Kata tadi dia berikut, dia jadi lurus. Dia jadi, sebenarnya garisan nombor 3 ni dia bertentangan dengan garisan nombor 2. Garisan nombor 2 tadi dia lurus sama paksi utama, bila lalu tengah kanta, dia menumpu ke titik fokus. Okey, untuk garisan nombor 3, dia terus menuju ke titik fokus. Bila dia lalu tengah kanta, dia akan lurus. Jadi sebenarnya 2 dengan 3 ni adalah bertentangan sinar dia. Dan semua garisan sinar ni ada anak panah. Sama juga pada kanta cekung lah. Apakah sinar cahaya yang ada yang kita nak lukis? Pertama, bila lalu titik fokus, dia akan lurus saja macam ni. Okey, yang kedua, ya, garisan sinar yang lurus saja sama selari dengan paksi utama. Bila dia lalu tengah kanta cekung, dia akan mencapah sebab sifat dia. Seperti tadi kita kenalkan dulu. Kanta cekung dia mencapah, kanta cembung dia menumpu. Jangan salah lukisan dia. So dia akan mencapah daripada mana? Daripada titik fokus. Sebab tu ada garisan putus-putus kat belakang ni. Garisan putus-putus ni garisan tak nampak dan dilukis secara putus-putus, dan garisan ini adalah lurus dengan cahaya yang mencapah. Mesti lurus. Kalau tak lurus, salah. Jadi ini sebenarnya satu pembaris sajalah, pembaris yang lurus sahaja. Okey? Ya, sebab tadi untuk kanta cembung dia menumpu, kanta cekung dia mencapah. Okey, nombor 3 ni sinar yang bertentangan dengan nombor 2. Ya, kita terus seolah-olah menuju ke titik fokus di belakang kanta tu, nampak? Sinar tu seolah-olah menuju ke titik fokus. Sebab tu sampai tengah kanta ni kita buat garis putus-putus. Okey, sebenarnya dia mencapah, okey, oleh kerana dia bertentangan garisan yang kedua ni, so dia jadi lurus. Okey, jadi sebenarnya ya, dia pergi ke tengah kanta, dia menuju ke tengah kanta, seolah-olah nak pergi ke titik fokus. Okey, bila lalu tengah kanta dia jadi lurus. So garisan nombor 3 ni bertentangan dengan garisan nombor 2. Nampak dia kata sinar yang menuju ke titik fokus terbias selari dengan paksi utama. Kalau tadi sinar yang selari dengan paksi utama terbias seolah-olah daripada titik fokus F. So ada 3 garisan sinar yang kamu kena tahu. Okey, cuma dalam melukis gambar rajah sinar kita hanya guna 2 sahaja. Kita tak guna 3-3, ya. Sama ada kita guna nombor 1 ataupun nombor 1 dan 2 atau 1 dan 3. Kita tak tinggal yang nombor 1 ni lah. Nombor 2 dan 3 ni kita pilih. Ya, so terpulang nak lukis yang mana. Jadi biasanya kita akan ambil nombor 2 ni lah. Ya. So ini adalah sinar cahaya asas yang kamu kena tahu macam mana nak lukis. Okey, itu dia. Ya, tolong faham betul-betul. Okey. Okey, menentukan ciri imej bagi kanta cembung. Okey. Yang aktiviti 6.9 tu nanti kita buat. Okey, yang ni muka surat 256 kelas, ya. Kanta cembung ni dia ada banyak jarak objek dia. So, kedudukan jarak objek tu tak sama bagi lukisan dia dan juga ciri imej dia. So, kita mula dengan jarak objek yang paling jauh iaitu lebih besar pada 2F. Okey, macam biasa kelas bila kita nak lukis, ya, kita lukislah kanta dengan tengah dia. Kita cakap tadi lukis kanta, lukis pembahagian kanta, dan kita lukis paksi utama dia dengan titik fokus dan 2 kali ganda dia. So tengah dia pusat optik, okay, F dia kiri kanan nilai sama. Kalau panjang fokus dia 2 cm, buatlah 2 cm kiri kanan. Okey, belakangnya 2F, maknanya 2 kali ganda titik fokus. Kalau F ni 2 cm, 2F ni jadi 4 cm. Depan dan belakang sama nilai. Okey, ini asal nak lukis kanta. Nanti kamu kena lukis dia punya latihan. Buat dalam kertas graf sebab senang, dia dah ada kotak yang lurus. Kalau buat yang lain tu mungkin susah nak ukur dari segi angle dia lah, ya. Okey, ni asal nak lukis garis sinar. Lukis dulu kalau susah sangat lukis tengah dulu. Lukis pusat optik, lukis paksi utama, lepas tu baru lukis lengkung kanta cembung. Boleh juga macam tu, ya. Dan buat siap-siap F, 2F, kiri kanan, ya. Okey, objek dia paling jauh ni lah, paling jauh pada lebih besar pada 2F, paling jauh jarak dia, ya. Okey, ni dia kedudukan dia. Okey, cikgu akan ambil 2 sinar saja. So sinar pertama cikgu ambil sinar yang kedua tadi. Dia selari dengan paksi utama. Okey, bila dia lalu tengah kanta dia akan menumpu ke titik fokus.
Ringkasan kedua cikgu ambil tadi. Kalau kamu tak ingat, tengok balik muka surat 254. Okey, yang kedua cikgu akan ambil garisan yang pertama. Dia terus menuju ke pusat optik. So kita lukis saja sampai dia bertemu. Di mana dia bertemu, itulah image. Image kena lukis betul-betul daripada paksi utama ke titik pertemuan dia. Betul-betul touch, betul-betul sentuh. Okey? Daripada sini kamu dah tahu dah dia besar ke dia kecil. Kamu ukur saja panjang dia ni. Tinggi dia ni. Tinggi objek dia berapa cm, tinggi image berapa cm. Kalau tinggi image ni kecil daripada tinggi objek, maknanya dia telah diperkecilkan. Itu dia sebenarnya tengok. Okey, objek tegak dia songsang. Mana dia songsang. Okey. So satu lagi. So ini ciri image dia. Okey, dia adalah nyata. Dia adalah songsang dan dia dikecilkan. Jadi yang ni tak perlu hafal, tengok dah tahu. Macam mana tahu nyata ke maya? Okey, nyata ni kelas kalau kanta cembung, dia akan dapat di skrin kita akan letak di belakang kanta kan. So kita akan dapat di sinilah. Mana objek duduk kiri, image duduk kanan. Dia bertentangan. Maksud dia masuk kanta, dia akan menuju ke titik fokus dia. Kita letak skrin belakang kanta, kita nampak pada skrin. Itu adalah image nyata. Yang nyata ni maksud dia adalah image yang boleh dilihat pada skrin. Dengan istilah image yang boleh ditangkap pada skrin. Itulah maksud nyata. Kita nampak image ni. Okay, kalau kanta cembung, dia berada di belakang kanta sebab sinar cahaya melalui dia sebab dia pembiasan. Okey, nyata. Songsang senanglah. Objek tegak, dia terbalik ke bawah. Kita panggil songsang. Dikecilkan ni dari segi ukuran kelas. Kalau yang ni tinggi, yang ni dia rendah sedikit. Rendah lah. Maksudnya kita kata dikecilkan. Tapi kita tengok sini, tak ukur kita tahu dah. Bahawa image ni telah dikecilkan. So inilah 3 image kamu kena ingat. Sama ada dia nyata ataupun maya, songsang ataupun tegak, dikecilkan, sama saiz atau dibesarkan. 3 benda ni kena ingat. So ini untuk objek 2 U lebih besar pada 2F. Ni ada yang buku tag kamu. Okay, cikgu tunjuk satu-satu sebab nanti kamu kena lukis. Okey, yang ni untuk U sama dengan 2F. Sama dengan kedudukan 2F. Macam biasa lukis tengah kanta, lukis paksi dia, lukis jarak objek, lukis objek dia. Okey, nampak garisan pertama selari ke titik fokus. Garisan kedua menuju ke titik optik. Di mana dia bertemu, di situlah image. Image dia betul-betul dekat 2F di sebalik kanta. So, ciri dia adalah nyata, songsang, sama saiz. Inilah kedudukan sama saiz. Kalau kita ukur objek ni dengan image, tinggi dia sama. Kalau yang ni 2 cm, dia pun 2 cm. Contohlah, berapa nilai tak kisah. So, ini adalah kedudukan di mana image dia sama saiz. Okey, ini U sama 2F. Gambar ajar kedua. Yang ketiga, kita bagi jarak yang ketiga pula. U berada lebih pendek daripada 2F, kurang daripada, lebih besar daripada F. Kurang daripada 2F, lebih dengan cerita lain, dia duduk antara 2F dan F lah. Dia punya panjang, dia punya jarak. Jarak dia kurang daripada 2F tapi lebih besar daripada F. So macam biasa kita lukis garis sinar dia melalui garisan sinar selari, lepas tu tumpu ke titik fokus. Yang kedua, dia akan melalui tengah kanta. Okay, mana dia bertemu? Kat situ. Okay. So, anak panah ikut di mana dia bertemu kelas. Jadi kita tahu dia songsang. Jadi nampak jelas sini besar ni. So, ciri dia adalah nyata, songsang, dibesarkan. Tak payah ukur pun dah tahu dah kelas. Jadi ciri ni tak perlu hafal kalau kamu boleh lukis. Kalau lukis, tak lukis, kena hafal. Nak hafal pun ada cara di kelas. So, ini adalah 3 kedudukan dia. Okey, kita dekatkan lagi jarak dia. Ada lagi masa. Lepas ni kamu rehatkan. Okey, cikgu akan habiskan. Okey, U sama dengan F. Okey, kedudukan sekarang dia duduk di F. Okey. Titik fokus Okey, bila kita lukis garisan pertama, okey itu garisan pertama, garisan kedua. Okey, kenapa cikgu buat siap-siap belakang tu ada garisan putus-putus tu? Ada sebab Okey, yang kedua kita lukis melalui pusat optik. Bertemu tak kat depan? Tak bertemu. Itu sebab dia. Bila tak bertemu kelas, tak, macam mana lukis image? Maka kita kena unjuk di belakang dia. Sebab tu cikgu ada lukis siap-siap garisan putus-putus ni. Okey. Yang ni pun sama, kita buat putus-putus pun tak bertemu kat belakang. Bila tak bertemu di kelas, kita kata dia adalah, image dia berada di infinity. Kedudukan dia adalah tidak terhingga. Sebab buku tag kamu ada. Ini adalah jarak dia yang keempat.
Jadi bila dia infinity lah maksudnya maya. Kita tak nampak. Letak skrin tak nampak. Ya. Dia adalah tegak. Sebab maya geng dia tegak. Dan dia adalah dibesarkan. Image kalau letak berada di infinity, maksudnya dia telah dibesarkan. Oleh kerana tak nampak, maka dia adalah maya. Skrin kita akan letak belah depan ni kelas. Kita tak nampak image dia. Letak belakang pun samalah sebab sinar cahaya datang pada depan. Ya. Jadi ini bagi kedudukan U sama dengan F. Jarak objek sama dengan F. Ya. Okey, last kali kita dekatkan lagi. Ini kurang pada F, paling dekat. Okay, U kurang pada F. Okey, titik yang pertama selaring pasti utama, lepas tu menuju ke titik fokus, lepas lalu kanta. Okey, yang kedua pun sama, melalui pusat optik pun tak bertemu kat sini. Tapi kita unjurkan kat belakang dengan garis putus-putus. Dia bertemu kelas. Macam tadi tak bertemu ya. Kalau U sama F dia tak bertemu. Kalau U kurang pada F dia bertemu. Okey, bertemu ni melalui garisan putus-putus yang kita unjurkan. Garisan yang kita tak nampak ya. Okey, seterusnya maka kita dapatlah image dia pun lukis putus-putus sebab tak nampak. Hanya kita unjurkan saja. Inilah image dia. So nampak je lah image dia juga berciri maya, tegak dan dibesarkan. Tapi infinity tadi lagilah tak terhingga. Ya, sampai tak nampak ya. So maya letak skrin tak nampak. Maksud maya ialah image yang tak boleh dilihat pada skrin. Tegak. Okay. Sebab apa tegak? Sebab objek tegak. Anak panah ke atas dia pun tegak anak panah ke atas. Kenapa anak panah ke atas dia tengok sebab situ dia bersilang. Ya. Bersilangan antara dua garisan ini. Ya, nampak dia bersilang ya. Dan dibesarkan dah tentulah nampak jelas besar dia ya. Okay, itulah ciri-ciri image bagi kanta cembung yang berbeza jarak objek. Betul juga kata kamu dengar betul-betul hari ni apa cikgu terangkan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kedudukan dia yang kita nak lukis dan kamu kena faham. So kanta cembung ni dia bergantung pada jarak objek untuk kita melihat ciri-ciri dia. Ciri-ciri tak samalah ya. Itu kanta cembung yang menumpu cahaya. Bagaimana dengan kanta cekung? Okey, cakap kanta cekung ni kelas kita lukis dua je gambar raja sinar dia. Buku teks kamu ada sebelah 257 ya. Iaitu jarak yang dekat ya dengan jarak yang jauh. Cikgu mula dengan jarak dekat. U kurang pada F. Okey, macam biasa lukis paksi utama, lukis tengah kanta dan juga dia punya kanta, lukis F dan 2S siap-siap. Okey, U kurang pada F kat sini. Itu objek dia. Paling dekat lah. Tempat dia di antara F dan titik kanta, titik tengah kanta. Okey, dia paling dekat. Okay, kita lukis. Garisan pertama lurus sama dengan paksi utama. Okey, dia akan mencapai kelas, dia bukan menumpu ya. Mencapah. Dia capah pada mana? Garisan ni kena lurus daripada titik fokus belakang dia. Sebab tu nak lukis garisan yang mencapah ni kena kita letak di titik fokus dulu dia punya, kamu punya pembaris, baru kamu lukis kelas. Nanti dia tak lurus sampai ke titik fokus tu. Jadi ingat cara nak lukis dia untuk sinar yang mencapah ni. Sebelum lukis sinar yang nampak ni, kita letak pembaris pada titik fokus dia sebenarnya. Baru kita lukis lurus selepas kanta. Sebelum kanta kita buat putus-putus. Baru kamu dapat satu garisan yang lurus. Kalau tidak dia tak lurus. Itu cara lukis dia lah. Ya. Sebelum lukis letak pembaris dulu sampai titik fokus. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua melalui pusat optik. Bertemu tak? Confirm tak bertemu ni kelas tengah-tengah macam ni ya. So dia tak bertemu tapi tengok kat belakang dia. Dia bertemu dengan garis putus-putus. Jadi itu adalah image. Nampak image dia duduk sama dengan objek. Ya. So ciri dia adalah maya, tegak, dikecilkan. Tadi dibesarkan kan untuk jarak dekat kan. Ini dikecilkan. Nampak je lah kelas ni lebih tinggi daripada sebelah. Okey, ni jarak dekat. Bagaimana jarak jauh? Ni U kurang pada 2F. Okey, garisan pertama selaring dengan paksi utama. Lepas tu dia akan mencapah daripada titik fokus. Okey, yang kedua dia straight menuju ke pusat kanta dan kita dapat image. So ciri dia pun sama, maya, tegak, dikecilkan. Cuma apa beza dua gambar ni? Beza dia ialah size image ni, tinggi image ni. Bagi jarak yang jauh, tinggi image dia lebih kecil berbanding jarak yang dekat tadi. Yang U kurang pada F tadi. Tinggi ni. Kamu kalau tak percaya, kamu ukur lah. Buku teks kamu pun ada tunjuk. Ya? Buku teks kamu ada tunjuk bahawa yang kurang pada F tu nampak tinggi sikit. Yang lebih besar pada F tu pendek lagi. Ya? Lukisan cikgu jelas lah yang tadi. Ya? Nanti cikgu buat video, kamu boleh tengok balik rakaman dia. Ya? Beza dia.
Jadi yang lebih dekat tu image dia lebih tinggi berbanding yang lebih jauh. Tetapi bila banding dengan objek, dia tetap dikecilkan. Okey? Fahamlah sekat tu ya. Ini adalah ciri-ciri image bagi kantah cekung. Sikit lagi cikgu nak habiskan ya. Okey. Jadi ciri image bagi kantah cekung, bagi mana-mana jarak objek, dia sama je kelas. Iaitu maya, tegak, dikecilkan dan berada di antara objek dan kantah cekung. Itulah ciri dia. Kamu lukislah dekat 2F ke, di antara F ke, kurang ke. Inilah kedudukan image dia, inilah ciri dia. Ya, di sini kita nak nyatakan bahawa kantah cekung tidak dipengaruhi jarak objek bagi sifat ataupun ciri-ciri image dia. Image dia tidak dipengaruhi oleh jarak objek. Kalau kantah cembung, ya. Ada besar, ada sama saiz, ada kecil, ada nyata, ada maya, ada songsang, ada tegak, ada bergantung pada jarak objek. Tapi kalau kantah cekung, dia tidak bergantung. Okey, cikgu dah bagi tip tadi untuk dia tengok kantah, nak tahu dia maya ke tegak ke lah. Tapi jangan jawab dalam exam macam tu lah. Jangan kamu kata jarak image sama dengan jarak objek, maka dia adalah maya. Itu salah ya. Itu cikgu cuma nak tunjuk tip saja. Bagaimana nak tahu dia maya ataupun nyata. Okey, kalau maya dia mesti terbentuk di bertentangan dengan tempat daripada objek. Kalau objek duduk kiri, image mesti duduk kanan. Macam kata cembung tadi kan, dia ada yang image nyata kan. Okay, kalau dia maya kelas, dia mesti duduk tempat yang sama dengan objek. Macam ni lah untuk kata cekung. Sebab tu dia maya semuanya. Mana objek duduk, situlah juga image dia duduk. Nampak? Objek duduk sebelah kiri, image duduk sebelah kiri. Kata cembung tadi pun ada image dengan objek di tempat yang sama. Maka dia jadi maya. Okay? Itu dia kalau kamu nak tengok lah. Tapi maksud maya macam biasalah, image yang tak boleh dilihat pada skrin. Itu yang sepatut kamu jawab. Tapi nak tengok dia, nak kenal dia, seperti macam aku bagi tahu tadi. Kedudukan dia sama sahaja. Jadi kata cekung ni dia tak dipengaruhi oleh jarak objek, maka dia jadi maya, tegak, dikecilkan dan berada antara objek dan kantah cekung. Memang ini kedudukan dia, nampak? Objek duduk kat sini, ini kantah, dia duduk tengah-tengah. Beza dia kecil besar je. Ya? Okay, itu adalah ciri image bagi kantah cekung. Okey, pembesaran linear ialah nisbah saiz image ke saiz objek. Dan buku teks kamu dia tunjuklah kantah besar, dia besarkan image bagi bunga tu ya. Jadi maksud pembesaran linear ialah nisbah saiz image ke saiz objek. Okey, macam kita lukis tadi lah. Ini lukisan dia, antara lukisan dia. Ini objek dia duduk di antara F dan 2F. Bila kita lukis, kita dapati dia punya image ni besar. Okey, kita nak tahu berapa kali ganda dia besar. Itu maksud dia. Nampak objek ni, tinggi dia berapa cm ni? Kata image ni banyak dia punya pembesaran ni. Ya? U ni jarak objek lah, V ni jarak image. Ini contoh lah ya. So pembesaran linear dia punya simbol M kecil. Ya? Tadi kita dah tengok sikit dah ya. So tinggi image dia S1, tinggi objek dia HO. Ya? Okay. Dan kita boleh kira juga melalui jarak ya. So pembesaran linear kelas kita boleh kira melalui tinggi image S1 dan kita boleh kira dia ada dua cara nak kira ya. Satu melalui ketinggian image bagi ketinggian objek. Okay, satu lagi kita boleh kira melalui panjang ni, iaitu jarak objek dengan jarak image. Iaitu jarak image kita bahagi dengan jarak objek. Maka kita tahulah berapa kali ganda image tu dibesarkan ataupun berapa kali ganda image tu dikecilkan. Ya, tapi formula kena betul. Ya, mana pembesaran ini untuk ketinggian, kalau nak ukur melalui ketinggian, tinggi image bagi tinggi objek. Inilah kelas kita ukur ketinggian dia lah. Ya, ini. Ya, kalau nak tahu dari segi panjang, dia ada bagi nilai jarak objek, jarak image. So kita ambil jarak image B bagi dengan jarak objek U. So ini adalah formula dia lah. Macam mana kita nak kira pembesaran linear. So simbol dia M kecil ya. Ini habis dah lah ya. Tengok soalan ni dia tanya apakah satu objek diletakkan di atas satu kantah cembung. Ini kita dah tengok tadi kan, dia antara 2F dengan F. So ingat balik apakah ciri dia. Ya, ciri dia kalau kamu ingat balik tadi, kalau kamu tengok buku teks pun jawapan dia adalah nyata, songsang dan dibesarkan.